Sesi Borak Lockdown Anjuran IDIK semalam menampilkan dua ahli panel yang bergiat secara aktif dalam isu-isu kematian dalam tahanan. Siri Borak Lockdown tersebut membincangkan cara terbaik bagi menyiasat kematian dalam tahanan dengan kedua-dua panelis membawa dua pendapat dan idea yang berbeza. IDIK yang diwakili pengerusinya M. Viswanathan menekankan kepentingan siasatan kematian dalam tahanan harus disiasat di Mahkamah Coroner, manakala Arul Chalvan daripada PSM yang juga merupakan mantan koordinator Suaram menekankan bahawa perlunya penglibatan Suhakam dalam mengambil alih tugas Coroner. Pengerusi IDIK yang juga merupakan ketua pasukan peguam dalam kes-kes yang dikendalikan oleh IDIK menerangkan bahawa perjalanan siasatan di Mahkamah Coroner adalah jauh lebih baik berbanding idea membiarkan pihak ketiga seperti Suhakam untuk menyiasat kes-kes sedemikian. Banyak isu yang perlu kita timbulkan. Satu adalah keputusan Suhakam ataupun mana-mana hasil siasatan ataupun dapatan Suhakam tidak boleh digunakan di mana-mana mahkamah sebagai sandaran, sebagai bukti, sebagai contoh. Dan saya bacakan. Any member, officer or servant of the commissioner shall not be required to produce in any court any document received by or to disclose to any court any matter or thing coming to the notice of the commission in the course of any inquiry conducted by the commission under this act. Section 18.2 jelas memperuntukkan bahawa tidak ada mana-mana ahli komisioner ataupun dia punya pekerja yang boleh datang membawa apa-apa dokumen ke mahkamah. So saya terpaksa berbeza pendapat dengan Arul sebab undang-undang jelas tidak membolehkan perkara ini berlaku. Keduanya, saya katakan Mahkamah Coroner lebih baik daripada Suhakam ataupun AAIC kerana pihak keluarga dapat mengikuti proceeding Mahkamah Coroner di mahkamah terbuka dan identiti anggota-anggota polis yang telah menjaga suspek dan menyebabkan kematian sekiranya ada dapat dikenal pasti. Dan perkara ini amat penting untuk dijadikan landasan untuk difailkan tindakan sivil kemudian. Kalau kita tidak mengenal pasti identiti orang yang telah menahan suspek sehingga menyebabkan kematian, bagaimanakah kita akan failkan tindakan undang-undang terhadap anggota polis yang terlibat di dalam kematian tersebut? Satu lagi perkara yang bagus di Mahkamah Coroner adalah pihak keluarga ataupun keluarga family melalui peguam akan mendapat dokumen-dokumen berkenaan kes kematian tersebut. Dan perkara ini boleh digunakan semasa kita ataupun family membawa tindakan undang-undang di mahkamah berkenaan kematian tersebut. So tadi Arul mengatakan bahawa selepas Suhakam membuat siasatan lah dalam satu-satu kes, boleh kita buat bising, kita buat bising dan boleh kita ketengahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Tapi apakah end result keadilan untuk keluarga? There is no tangible justice. Kalau saya dibenarkan untuk bercakap dalam bahasa Inggeris, no tangible justice sebab pihak keluarga tidak boleh menggunakan hasil dapatan Suhakam tersebut di dalam mana-mana mahkamah untuk dijadikan sandaran sebagai sandaran untuk diadakan tindakan sivil. Jadi banyak kelemahan. Keduanya, seperti yang berlaku di dalam kes Thomas. Kes Thomas, nama penuh saya, dia ni seorang Nigeria kalau tak silap saya. Di mana pihak Suhakam telah menjalankan siasatan yang mana rumusan yang dibuat oleh pihak Suhakam dibantah oleh keluarga si mati. Dia kata Suhakam buat siasatan secara dalaman tanpa input daripada keluarga dan menimbulkan kemarahan. Ini bukan kes saya, kes orang lain. Dan menimbulkan kemarahan kepada pihak keluarga. Sebab Suhakam menjalankan siasatan dan membuat rumusan yang tidak memihak kepada mereka.
Dan satu lagi kelemahan kepada sistem ataupun idea Suhakam pergi buat siasatan ini adalah tidak ada apa-apa appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction bermaksud kalau kita tidak berpuas hati dengan keputusan Suhakam, tidak ada avenue, tidak ada peluang untuk pihak keluarga untuk pergi ke Mahkamah Tinggi sebagai contoh, untuk cabar keputusan Suhakam tadi. Tetapi perkara ini berbeza di Mahkamah Coroner. Bila mahkamah di dalam kanun prosedur jenayah terdapat prosedur di mana ada appellate jurisdiction seperti yang baru hari ini diputuskan dalam kes Nora N di Seremban, di mana Mahkamah Coroner pada asalnya mengatakan misadventure, tetapi pada hari ini hasil daripada revision yang telah dibuat ke Mahkamah Tinggi, keputusan Mahkamah Coroner tersebut telah ditukar kepada open verdict, ya. So berbeza dengan keputusan yang dibuat oleh Suhakam di mana tidak ada appellate jurisdiction. So kalau besok katakan anggota Suhakam di masa-masa depan adalah orang-orang yang tidak beberapa human rights friendly, manalah tahu mana terdapat satu situasi di masa-masa depan di mana orang yang menjadi ahli komisen ni tidak daripada kalangan yang beberapa very human rights aware, dan mereka membuat keputusan-keputusan yang pelik-pelik. Dan apakah ini akan memihak kepada pihak keluarga? Viswanathan juga berkata undang-undang telah menetapkan bahawa tugas menyiasat kematian dalam tahanan hendaklah dilakukan oleh Mahkamah Coroner dan bukannya pihak Suhakam. Perkara itu terkandung dalam Seksyen 334 Kanun Prosedur Jenayah yang telah memandatkan Hakim Coroner untuk menyiasat kes kematian dalam tahanan. Kekangan perundangan juga telah menghalang penglibatan Suhakam dalam prosiding mahkamah seperti yang terkandung dalam Akta Suhakam sendiri. Jelasnya lagi, institusi Mahkamah Coroner perlu diperkukuhkan di samping menambah baik dan meminda undang-undang yang berkaitan dengan penyiasatan kes kematian dalam tahanan supaya perjalanan penyiasatan inkuest dapat berjalan dengan lebih lancar. Duplikasi siasatan sekiranya berlaku hanya akan menyebabkan kerugian masa dan pembaziran kos, memandangkan kes kematian dalam tahanan boleh disiasat oleh Mahkamah Coroner. Keputusan siasatan Mahkamah Coroner juga boleh dicabar sekiranya wujud rasa tidak puas hati oleh pihak-pihak terhadap keputusan tersebut.